good morning, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Kita semua pernah main game kan? Apa yang kita belajar daripada game yang kita main? Pernah fikir? Kita pernah terfikir tak apa tujuan kita main game sebenarnya, untuk apa? Pernah tak kita terfikir, okeylah kita main game untuk seronok-seronok buang masa, pastime kan, macam tu lah lebih kurang. So hidup kita ni sebenarnya lebih kurang ibarat kita tengah main game. Setiap game dia ada 3 lifetime. Bila mati, renew second lifetime, and then third lifetime, macam tu. So daripada game yang kita main ni, pernah terfikir tak hidup kita dekat dunia ni sebenarnya ibarat kita tengah bermain game? Apa yang aku maksudkan kita tengah bermain game, actually simple je. Kita bermain game dengan keadaan yang dalam dunia ni, ibarat dalam dunia yang ilustrasi, illusion punya dunia ni, yang orang anggap benda ni sebagai dunia yang real. Tapi sebenarnya bukan. Kita dekat dunia ni sebagai untuk mempelajari. Kita kena belajar daripada apa yang jadi, keadaan yang berlaku, setiap event yang berlaku dalam hidup kita, kesusahan yang kita, setiap masalah yang kita hadapi. Kita kena belajar daripada kesilapan tu. Masalah tu terjadi sebab apa? Apa punca masalah tu terjadi sebenarnya? Kalau kita duduk diam, kita fikir kejap, setiap masalah yang berlaku, kalau kita tak melibatkan diri, kita tak involve diri kita untuk menjadikan masalah tu, benda tu takkan berlaku. Itu memang antara sebab dan musabab kenapa benda tu berlaku, dah ditakdirkan untuk berlaku. Dan bila benda tu dah berlaku, kita pernah fikir tak untuk belajar kesilapan kita dalam masalah yang berlaku tu, event yang berlaku tu, masalah yang berlaku tu, kita belajar. Maksudnya sesuatu yang berlaku, masalah yang terjadi, whatever yang happen, segala-galanya, kita belajar daripada kesilapan. Sebab tu orang dulu suka cakap learn from your mistake. Apa maksud dia tu, learn from your mistake? Pernah kita fikir apa maksud dia learn from your mistake? So bila untuk next level, lifespan kita ada berapa lagi, depend lah. So kita dah belajar daripada kesilapan yang mula kita buat, kita learn from that mistake, and then kita dah realize dalam kepala otak, dalam naluri kita dah sedar, bila kita berhadapan dengan masalah yang sama, kita tak akan guna jalan yang sama, kita akan ikut jalan lain. Maksudnya there is a lot of alternative road yang ada untuk kita guna. There is option there. Maksudnya bukan tak ada option untuk kita ambil. Not necessary that you have or you need to go on the same road. No, it's not like that. There is plenty of option. Ada. Either kita nak ambil atau tak nak ambil, it's up to you. Maksudnya kalau kita ambil, maksudnya kita berfikir, kita sedar. Itu dah bagus. Maksudnya tahap kesedaran kita dah start meningkat. Satu, we learn from our mistake. Kita belajar daripada kesilapan kita. Second, kita sedar apa yang kita buat. So bila tindakan yang kita nak ambil, kita sedar, oh benda ni aku dah pernah buat dulu, so I won't repeat. So kalau nak repeat juga, there is another way. Hari tu kita dah cuba on this road, and then second time benda yang sama berlaku, definitely aku tak akan pergi ke jalan yang sama. I'll go on the other way. So there is a lot of option sebenarnya dalam hidup kita ni. Not necessary that kita kena ikut jalan yang sama all the same time. No. Ini aku punya formula. So apa yang aku nak cakap sebenarnya, hidup ni ibarat kita main game. Kita main game ulak. Paling best game ulak. Senang. Game ulak,
naik turun bengkok-bengkok. Dia tak ada jalan yang lurus. Dia punya game structure dia naik petak turun pusing, difficult kan. First time, second time, kita takkan belajar. Kita takkan sedar, kita takkan tahu dia punya tricks. Either kita dah masuk 100 kali ke 1000 kali ke, then only we realise, oh, kenapa selama ni aku bodoh, tak terfikir jalan ni, cara ni. That's it. So bila kat situ kita dah ada tahap kesedaran. Jangka masa nak ambil tu lagi lama sikit untuk kita game over. Maksud dia macam tu. Then bila kita dah makin expert, it depend juga timeline umur kita masa tu dah berapa. Kalau masih lagi muda, bagus, Alhamdulillah. Kalau dah orang yang agak veteran sikit tu, dia nak realise benda ni, Allahu'alam lah. Serah pada Allah je lah. Dan sama ada dia sempat lagi ke untuk realise atau tidak, untuk berubah, Allahu'alam. Kita serah pada Allah. Kita berdoa yang baik-baik je kan. Then, so game ulak ni, game apa-apa saja, kita main game, kita belajar untuk beat the game, beat the system. So sama juga dengan karma. Setengah mungkin masih lagi agak sukar untuk mempercayai karma atau apa. Macam aku tak pernah tahu karma ni apa. Aku baru belajar. So I just learn about spiritual, about karma, about spiritual, about benda yang unseen. Banyak benda aku baru macam terbelajar tanpa disengaja. Boleh nak dikata macam tu, Allahu'alam, aku tak ada kata macam tu. So benda yang all this while hidup aku tak pernah, bagi aku benda-benda yang is not seen by real eye. Aku seorang yang jenis yang practical, logic, analisis macam tu. Aku kena ada bukti, kena tengok dengan mata aku sendiri, baru aku akan mempercayai. Walaupun hidup aku selama ni nomad, berpindah randa, tidur dalam kereta, mandi kat public toilet, apa yang aku tak rasa, semua benda aku dah rasa. So I have to be a dominant. Aku kena jadi strong, aku kena jadi kuat, aku kena jadi, siapa berani sentuh aku, dan ganas kasar. So that's it. So bila dalam keadaan macam tu, aku tak akan, memang aku baca, tapi macam tak berapa nak alert sangat. Bagi aku benda-benda spiritual ni, siapa yang belajar silat, yang jenis mau tu, yang mencari benda-benda mistik, macam tu. So dia pun macam open. Macam aku macam sekali imbas baca macam tu je, aku tak ambil deeper. I'm not going to deep. So aku tak interested, sebab life aku dah cukup struggle, hidup aku dah cukup memang miserable untuk aku nak pergi explore benda yang tak sepatutnya. Bagi aku jenis yang benda yang tak kena dekat aku takkan ambil tahu. Benda yang is not related to me, benda yang tak ada kaitan dengan aku takkan ambil tahu. Sebab bagi aku cuma ambil tahu benda yang ada kaitan dengan aku. Senang. Bila benda yang tak ada kaitan dengan aku tak perlu nak semak ke kepala aku tak perlu struggle, aku tak payah susah-susah nak pick up masalah orang, nak ambil tahu benda yang bukan ada kaitan dengan hidup aku. So sama juga, apa-apa saja pun, kalau benda yang tak ada related, tak ada kaitan dengan aku, tak ada kenal dengan aku takkan ambil tahu. Aku takkan ambil tahu. So macam benda-benda spiritual ni, memang untuk apa aku nak ambil tahu? No point, nothing. So aku tak pernah ambil tahu. So karma yang aku baru belajar, it's it's passed to generation by generation. Kita berapa lama kita ada dalam dunia ni pun kita tak pernah tahu. Dilahirkan balik roh kita ni, is carry forward. So macam simple yang aku nampak benda ni, exactly macam kita, ibarat kita tengah bermain game. Hang main game, lagi hang tak complete game, it's not win. Maksudnya hang keep on play. So hidup kita ibarat macam tu. Alhamdulillah, syukur ya Allah, baru lepas sahur. So selagi hang tak win the game, hang keep on rebirth,
keep on play the same game. Tahap kesedaran tu bila nak sampai, sendiri yang kena buka. So kalau sendiri yang tak ada inisiatif untuk berubah, untuk berusaha ke arah yang kebaikan, maksudnya macam mana hang nak tutup hang punya karma circle? Inilah dia punya formula. Ibarat kita tengah bermain game, you need to complete the game. If you are not complete the game, you keep on repeat the same game. Level yang mana, itu yang different dia. So maksudnya kalau kita main game yang sama, the same game be repeated like how long, how many times. So we at the same which level that you are right now. So macam in previous life, sebelum game over, level hang dekat mana? Where is your level? What is your level? So bila kita dekat sekarang punya timeline, maksudnya hang dah belajar benda-benda dalam kehidupan ni, dia akan ada kesedaran dalam diri hang. Benda yang patut buat, benda yang tak boleh buat. That's it. So sama ada badan ni, jiwa ni, roh kita ni, hati kita ni, dalam badan, dalam diri kita ni kan ada roh, ada jasad. Ni lah yang luaran ni kita panggil jasad, yang dalam internal tu kita panggil roh kan. Termasuk chapter lain lah pula yang cerita pasal roh ni kan. So benda-benda ni, so bila kita dah main game yang sama, kita sedar, hang ada awareness, benda kesedaran hang dah terbuka, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Kita tahu benda-benda yang bergosip, tak elok, menambahkan dosa. Benda-benda tu kita belajar. Budak-budak sekolah pun belajar. So sama ada hang nak ambil benda tu, hang nak jadi batu api, firestone, atau tak, diri hang yang buat choice. You are the one that make the choices, not anyone else. So even kalau hang ada dalam group yang tengah bergosip, even let's say satu family, your mom call gossip blah 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 blah, and then you are the one that yeah that's true blah 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 kan. So macam itu hang dah menyambarkan api, dah menyambung pam. But kalau kat situ you have the awareness, twistkan benda tu. Your mom tengah marah-marah, kau twistkan kemarahan itu kepada, mungkin dia ada sebab, mungkin Angah ada sebab. Contohlah, katakan 3 beradik kan, 1, 2, 3. So mungkin Angah ada sebab kenapa dia jadi macam tu. Penat ke, letih ke kan, wrong timing, wrong time, wrong place ke, something like that. So bila kita jadi air menyejukkan orang yang tengah marah, dia akan diam, dia akan terfikir. Sebab orang tu tak ada kesedaran. So bila dia dah ada kesedaran, dia akan fikir, oh mungkin aku salah cakap kot, salah time, something like that. Macam maksud aku. So ini sendiri punya kesedaran. Maksudnya kalau kita ada kesedaran tu, maksudnya that's good lah. You dah naik level, then boleh continue the game selagi tak game over. So bila kita dah alert, kita berwaspada sentiasa, berhati-hati dalam percakapan kita, dalam tindakan kita, dalam kelakuan kita, daripada semua segi. Walaupun orang nak judge you whatsoever, biarkan. Kalau kita dah makin ada kesedaran, makin ada. So lama kelamaan kesedaran ni dia akan jadi lagi terang. It's become more brighter. So at the end, sebelum benda tu sampai, kita dah boleh fikir what will happen if you do something like this. Kita dah nampak dia punya flow plan. Awal-awal lagi dah boleh baca drama script dia apa sebelum benda tu start. So that's how we prevent, kita mengelakkan benda-benda ni daripada berlaku dan terjadi. So karma ni sebenarnya selagi hang tak game over, selagi hang tak win, keep on repeat the same game. That's it, dia punya formula. So macam mana untuk kita nak win this game, nak beat the system, nak close this circle? Simple je sebenarnya. Memanglah benda ni susah, but it's simple. Hang kena ada kesedaran, awareness tu kena ada. Maksudnya kita kena sedar apa yang kita buat. Kita minum, kita makan, kita sedar kita makan, kita rasa kita makan. Contoh kita tengah makan, kita baru nak makan, kita makan, first masuk dalam mulut, hang rasa tak dia punya flavor, dia punya nikmat. Nikmatnya. Rasa tak benda tu? Kita minum, ada tak kita taste rasa dia dulu sebelum kita
That's it, simple. So bila kita ada dalam setiap tindakan kita, kita ada kesedaran dia. Kita aware what is happening around us. Itu dia punya tahap kesedaran. That's mean what as awareness sekeliling kita. Bila kita nampak benda-benda tu, kita start sedar, alert. Jangan terlampau seronok, orang kata. Don't be that. Lupa diri, orang kata kan. Dalam keadaan gembira, aware something will happen. Memang bukan buruk sangka tak. Kita berwaspada. Sebab aku selalu letak reminder dalam diri aku. Dalam keadaan seronok, dalam happy, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa saja pun, aku sentiasa berwaspada. Ini aku telah diajar. Aku tak tahu daripada kecil aku dah diajar benda-benda ni. Sebab hidup aku tak pernah sentiasa panas berpanjangan. No, there is no such thing in my life. Okay, my life sentiasa ada tengah-tengah it's a wonderful day, suddenly pam, it will happen. So aku dah tak heran dah benda ni semua. Ibarat kerja pun, berapa lama lah relax turn. Paling lama 2 turn kot. Paling cepat berapa, tak kira, I have no idea. So anything will happen. So benda ni kita sentiasa dah start. Kita letak awareness dalam hidup kita. Bila hang start ada benda-benda tu, then kita akan nampak karma. Cara untuk matikan karma adalah berkelakuan baik, buat benda baik, bukan buat benda jahat. That's it. Cara matikan karma. Control everything. Nafsu, segala-galanya. Every single thing. Benda yang berlawanan, baik, jahat. Benda-benda tu, fikir sendiri. Okay? Macam mana nak berkelakuan baik, fikir sendiri macam mana. So, it's too huge. Nak explain detail. Semua orang pergi sekolah belajar moral. Kita Islam lagi lah, pendidikan Islam. Semua ada kan. So, benda-benda ni. So, bila kita dah berjaya tutup kita punya circle karma, akan buka circle baru, is dharma. That's it. So, aku mau belajar satu benda hari ni. Even in your past life, benda yang bukan dalam timeline kita sekarang ni, benda yang jadi sebelum kelahiran kita, dendam tu, kesakitan tu, the pain, revenge, benda-benda tu semua, maafkan benda tu. Memang kita tak tahu benda-benda tu, tapi kita sincere dengan jujurnya, kita minta doa dekat Allah. Ya Allah, maafkanlah aku di masa silamku, dan segala aku yang berada di zaman dulu-dulu. Aku tak tahu apa yang berlaku. Maafkan semua, maafkan diri aku kalau aku ada melakukan kesilapan yang aku tidak tahu. Sebab kita memang tak tahu. So benda ni aku pun tak tahu. Aku dah bakar satu kampung. Damn. So berapa ramai yang mati disebabkan aku. So aku rasa itu kot, the pain yang ada lagi dalam diri aku kot. Sebab tu I'm so sorry. Aku minta maaf. Aku tak tahu siapa mangsa yang jadi, siapa mangsa yang kena. Sincere aku minta maaf. Aku tak tahu. Sebab tu aku jadi macam, ada orang tanya aku, kenapa tak guna? Benda dah ada, kenapa tak pakai? Kenapa tak buat? Kenapa tak amalkan? Aku tak pernah. Tindakan aku semuanya, kalau tak terasa nak buat, aku takkan buat. Itu aku. Pergerakan aku, segala-galanya. Aku tak pernah berjanji dengan sesiapa. Aku dari dulu sampai sekarang, aku tak pernah berjanji dengan mana-mana manusia. Sebab aku tahu bila aku berjanji, aku tak akan jadi. Benda yang kita plan tak akan berlaku. So aku selalunya jenis, kalau aku daripada Shah Alam, aku daripada mana-mana nak balik, nak travel mana-mana pun, aku last minute decision. Aku punya travel paling simple. Aku tak ada pack barang, luggage pun tak ada. Aku gila kan. So aku travel, aku paling mudah, paling simple. Aku travel, apa yang depan mata yang aku capai lah. Bola bag, angkat, masuk bag, siap. 5 minit je aku pack barang. Gila kan. So itu aku. So aku tak pernah plan apa-apa. Sebab aku tahu bila aku berjanji, benda tu tak akan berlaku, tak akan jadi. Memang tak pernah terjadi pun. So sebab tu aku tak suka berjanji dengan siapa-siapa. Aku tak pernah ada plan.
So aku punya perangai kalau aku nak buat apa, macam gerakkan daripada Allah lah. Jalan-jalan, tak jalan nak hidup. Dah ada plan nak keluar ni pun tak jadi. Dia boleh jadi macam tu. So itu aku. Dan itulah cara nak matikan karma, nak putuskan karma. Bila kita dah buka karma baru, buka rules baru, dunia baru, kita dah buka buku baru. Itu. So tadi aku baru belajar pasal past life punya pain duk ada lagi. Pain, kesakitan, kesedihan, burden, cloud, dark cloud, whatsoever you call it. So aku minta maaf, aku minta doa hilangkan, aku maafkan siapa yang bersalah dengan aku maafkan semua, dan aku juga memohon maaf juga siapa-siapa yang terlibat. Sincere aku tak tahu, aku minta maaf serius. So harap-harap Allah terima doa aku, ikhlasnya aku minta. Bersalah tu bukan baru rasa hari ni, masa aku tahu cerita tu pun aku dah rasa macam oh my god, bahayanya ada benda-benda ni. Sekejap lagi aku salah guna kuasa lagi, mampu orang kan, dah lah gila kan. So sebab tu aku tak pernah pakai apa benda yang aku ada pun. Aku macam tak pernah, sampai kena paksa, kena marah baru aku buat. Aku tak nak buka apa-apa, aku tak nak buat apa-apa. So mungkin tu kot, Allah Alam, aku tak tahu. But to be honest, sincere, deeply sincere, daripada dulu lagi aku rasa kesiannya satu kampung kot terbakar, meletup. Gila kot. Tak payah pakai nuclear bomb. I'm sorry, seriously, deeply sorry pada family, kaum keluarga yang terlibat. Aku harap ayanda bonda tolong cover dulu, nanti balik aku ganti balik kot. Abang-abangku tolong cover dulu, bagi segala kemewahan, kemurahan, bantuan, apa yang boleh bagi. InsyaAllah aku balik, nanti aku ganti balik. Ya Allah, taklah, benda yang kita tak ada memori, kita tak tahu pun. Aku pun tak tahu. Aku damn complicated untuk aku explain benda yang macam mana aku tahu benda-benda ni. Kalau aku nak kata is it real, I don't know. Is it this thing real, I don't know. I have no idea. Tapi memang misteri Nusantara should be damn deeply, memang gila-gila punya misteri. I don't know how to explain all this shit. Oops, language. Atuk sebelum aku bahasa. So untuk semua, itu adalah tips kita untuk menutup karma anda. Okay. So karma, buka, habis karma dia masuk dharma. Dharma is a good thing, karma is bad. So sekarang ni kita buka buku baru, dharma baru, dunia baru. Coming soon, lagi wonderful world. Okay. Banyak benda baru, banyak benda yang lagi memudahkan hidup kita sebenarnya. Kita ada too much benda yang untuk memudahkan kita, menyenangkan kita, tapi kita pi cara yang menyusahkan hidup. Why? Sebab kita semua bodoh. Kita manusia yang bodoh. Aku ni manusia yang bodoh. InsyaAllah lepas ni kita ubah, kita tukar. New world, new things. Benda yang kita duk sangka salah selama ni, dogma, doktrin kita tak betul, fahaman kita salah, kita ubah benda-benda tu insyaAllah coming soon. Kita akan mempermudahkan, mengindahkan. You know, dunia ni sebenarnya sesuatu yang sangat indah. Bumi Allah ni cukup indah, cukup wonderful. Kalau kita serius, aku dah lama tak pergi camping kot. Bumi ni cukup indah kalau kita tengok betul-betul. Aku pernah pergi hiking Bukit Kutu dekat Bukit Kutu kat mana? Tak ingat.
bongkah-bongkah batu dia tu, Masya Allah. Gila weh. Dia punya stek batu tu, kedudukan batu tu dia punya. Aku tengok masa aku sampai, aku ni bukan orang yang sampai nombor 1, no. Aku the last street. PY all the time. Dia pun panggil aku apa? Bahan muatan kau, kenderaan lebih muatan tu, something like that lah. Selalu lah, tak ada pernah rushing. Aku tak suka rushing. Aku relax, pelan-pelan, enjoy. Aku tak suka rushing, aku tak suka push. Kita pergi trekking, kita pergi hiking, kita enjoy the environment. It's not that you going to rush to go into the peak. No, that's not me. Aku suka santai, aku suka relax, tenang, pelan-pelan, enjoy. Tengok surrounding, aku suka macam tu. So, keadaan bukit, keadaan batu yang besar tu, dia punya stacking batu tu, damn. Macam mana dia jadi macam tu? Dia punya tak logik kalau fikir. Seriously, memang. Nantilah Google sendirilah. Gunung Bukit Kutu. Kat mana aku tak ingat, tapi dalam Malaysia. Memang gila dia punya stack batu tu. So, sebenarnya bumi ni sangat indah. Tapi manusia kita manusia ni yang bodoh, menghancurkan bumi ni. InsyaAllah lepas ni sama-sama kita mencantikkan bumi kita. Semua tu ada nyawa, ada hidupannya. Ibu bumi kita. InsyaAllah lepas ni kita sama-sama jaga. Kalau semua orang ada keinginan, orang kata nak less destruction, nak musnahkan alam ni. Bukan nak musnahkan alam, orang kata ada keinginan nak sakit hati kot tengok kan rakusnya manusia ni. Harap the animal inside us tu tolonglah bunuh. Actually devil, setan tu bukan daripada outside, it's come from inside. It's animal from inside. So orang lain tak boleh buat, kita sendiri. It's your own self. It means that nobody can kill that beast inside you. No, I mean like no one can do that. No, you need to kill the beast inside you by your own, or by hook by crook. You have to find a way to kill that beast. So kalau anda berjaya bunuh that beast inside you, so macam tanya next level. Belajar sampailah you beat the game, you beat the system, you win. That's it. So selagi kita tak beat the system, kita tak beat the game, hang tak win, keep on. Aku fed up kot, berapa lama dah duduk dalam dunia ni macam ni. So itu pasal karma. Okay, so selamat berpuasa semua. Okay, yang baik semua daripada Allah, yang buruk semua daripada aku. Alright, Assalamualaikum.